Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Khabar semua? Semoga semuanya sentiasa sihat walafiat dan moga Allah SWT merahmati kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, memberi rahmatnya pada kita, memberi kita segala jalan keluar dari segala masalah, dan moga Allah bagi kita rezeki dari penjuru yang tak disangka-sangka, dan moga Allah memberi kita kemanisan iman dan kesempurnaan takwa, insya-Allah. Semua sihat InsyaAllah pada malam ni saya akan buat perkongsian yang bertajuk luasnya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepanjang sesi live ni saya akan buat giveaway 3 buku saya yang bertajuk Surat Cinta untuk Pendosa, yang mana 3 buku ni saya akan pilih 3 orang lah, seorang dapat 1. Kemudian giveaway yang kedua adalah saya nak bagi duit raya RM100 untuk 3 orang yang terpilih juga. So maknanya yang bakal mendapat giveaway ni adalah 6 orang lah. 3 orang dapat buku saya Surat Cinta untuk Pendosa, dan lagi 3 orang akan dapat RM100 duit raya, insya-Allah. Dan kalau boleh saya nak ajak korang bawa nota untuk catat lah segala perkongsian yang saya nak sampaikan pada malam ni, insya-Allah. Dan nota-nota korang tu jangan lupa share dekat story korang. Jangan lupa tag saya, insya-Allah saya akan repost story korang tu, nota korang tu. Mana tahu asbab nota korang tu bila follower korang terbaca ataupun follower saya terbaca, mereka berubah, korang dapat saham pahalanya, insya-Allah. So lagi beberapa minit kita akan mulakan lah kita punya sesi perkongsian pada malam ni, insya-Allah. Dan sebelum saya mula, saya nak buat iklan sikit. Jangan lupa dengar lagu Infinity, lagu Ampunanmu versi dakwah, keluaran terbaru daripada Tarbiyah Sentap. Korang boleh check dekat YouTube Tarbiyah Sentap selepas ni. Dan jangan lupa subscribe dan dengarkan lagu terbaru keluaran Tarbiyah Sentap bertajuk Ampunanmu. Lirik daripada saya sendiri dan dinyanyikan oleh Anik Muhaimin, Furqan Fawaz dan juga Naufal Azrin. So korang boleh dengarkan, hayati, sebarkan pada kawan-kawan korang, insya-Allah. By the way, macam mana nak berpeluang mendapat giveaway 3 buku baru ni, 3 buku dan RM100 duit raya ni? Macam mana nak dapat ni? Itu korang kena stay dengar live ni sampai habis. Di akhir-akhir live, insya-Allah baru saya akan umumkan macam mana cara untuk nak berpeluang mendapatkan buku Surat Cinta untuk Pendosa dan juga duit raya RM100 ni, insya-Allah. Dan kita akan mulakan topik kita pada malam ni yang bertajuk luasnya ampunan Allah dalam 3 minit lagi, insya-Allah. So semua sihat Yang belum solat jangan lupa solat. So macam mana, apa pandangan korang terhadap lagu Ampunanmu tu? Jangan lupa dengar banyak kali. Kita cubalah kasih trending. Kita cuba kasih lagu-lagu dakwah ni trending. Macam boleh. Setakat ni alhamdulillah sepanjang Tarbiyah Sentap ditubuhkan, ada banyaklah juga lagu-lagu kita orang yang trending, alhamdulillah. Antaranya lagu Dengarilah daripada The Faith, lagu Peliharalah daripada The Faith, lagu Hanya Rindu versi bahasa Arab daripada Syed, dan macam-macam lagi lah lagu-lagu yang alhamdulillah berjaya trending di YouTube. Ini bukti bahawasanya ramai orang suka benda-benda dakwah, benda-benda Islam ni sebenarnya. Ramai orang dahaga kan benda-benda dakwah ni. So kita sama-samalah promote kat kawan-kawan, kat member-member, dekat grup-grup WhatsApp, sebarkan lagu terbaru daripada Tarbiyah Sentap ni. Kita cuba kasih trending, insya-Allah, supaya ramai orang dapat manfaat, insya-Allah. Saya sihat, alhamdulillah. Okay, 2 minit lagi kita akan mulakan perkongsian kita pada malam ni. Siapa yang belum dengar, siapa yang belum bawa nota insya-Allah. Setakat ni alhamdulillah lah, sepanjang
Tarbiyah Sentak ditubuhkan, saya berjaya buat lirik untuk lebih kurang lebih daripada 70 lagu lah. Alhamdulillah. Lagu Panama versi dakwah pun trending. Itu pun lirik saya buat juga, alhamdulillah. So korang bolehlah dengar di YouTube Tarbiyah Sentak. Moga ramai dapat manfaat, insya-Allah. Topik kita pada malam ni adalah tentang luasnya ampunan Allah. Dan saya akan menjawab beberapa kekeliruan-kekeliruan. Mesti ada yang pernah tertanya, aku ni banyak buat dosa, adakah Allah akan ampunkan aku? Aku dah bertaubat, tapi aku buat balik dosa tu. Aku ketagih dengan dosa aku. Adakah Allah terima taubat aku walaupun aku mungkir taubat aku? Aku tipu Allah. Aku kata aku nak bertaubat, tapi aku ulang balik dosa. So adakah taubat aku diterima? Adakah orang macam aku ni layak masuk syurga? Adakah Allah tak sayang aku dah? Macam mana nak taubat? So banyaklah persoalan-persoalan yang ramai orang salah faham tentang isu taubat ni. Untuk kita sama-sama rungkai pada malam ni, insya-Allah. Bila nak sambung hadis ke-40? InsyaAllah dalam masa terdekat, insyaAllah saya akan umumkan di Instagram saya, insyaAllah. So 1 minit lagi kita akan mulakan perkongsian kita pada malam ni. Yang belum bawa nota. Dan catat apa yang saya nak sampaikan. Dan jangan lupa share nota korang tu di story. Dan saya akan repost, insyaAllah, di story saya. Moga-moga nota korang tu menjadi asbab hidayah kepada orang-orang yang melihat nota korang tu, insyaAllah. Dan kalau korang nak tahu, saya ulang balik, pada malam ni saya akan buat sesi giveaway 3 buku saya, iaitu buku Surat Cinta untuk Pendosa. Dan juga 3 orang yang terpilih saya akan hadiahkan duit raya RM100. So maknanya 6 orang lah yang akan dapat hadiah. 3 orang dapat buku, 3 orang dapat RM100. So macam mana nak tahu, macam mana nak sertai giveaway ni? Join live ni sampai habis. Sebab mungkin di tengah-tengah ataupun di akhir-akhir saya akan maklumkan macam mana cara untuk nak dapatkan, nak berpeluang memenangi giveaway ni, insya-Allah. Okey, kita mulakan topik kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mula, saya nak ajak diri saya dan anda semua untuk sama-sama kita perbaiki niat kita. Ya Allah, aku join live ni untuk nak dapat ilmu, ya Allah. Dan aku nak amalkan ilmu tu, ya Allah. Dan aku nak sebarkan ilmu ni, ya Allah. Aku nak menjadi orang yang lebih dekat dengan Kau, ya Allah. Aku nak jadi orang yang lebih baik, ya Allah. Perbaiki niat kita. Moga-moga Allah menerima segala amalan kita pada malam ni. Topik pada malam ni adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, dalam satu hadis yang sahih ada menceritakan bahawasanya orang-orang yang menghadiri majlis ilmu, Allah akan naungi mereka dengan rahmat dan keampunan. Bahkan Allah akan mengampunkan semua dosa orang yang menghadiri majlis ilmu. So, untuk pengetahuan korang semua yang join live pada malam ni, yang niat mereka semata-mata kerana nak dapatkan ilmu, nak mendekati Allah SWT, nak berubah, wallahi, janji Allah itu benar. Wallahi, sekiranya korang ikhlas join live pada malam ni, saya yakin Allah SWT dah ampunkan dosa korang semua. Allah dah ampunkan dosa korang semua. Sebab itu janji Allah dalam hadis Nabi SAW, orang yang menghadiri majlis ilmu, Allah ampunkan semua dosa-dosa mereka. Subhanallah. Hanya dengan menghadiri majlis ilmu, guys, dengar ceramah,
Tapi disebabkan keikhlasan korang semua, Allah sayang, Allah amat cinta hamba-hambanya yang tak pernah melihatnya tapi beriman padanya, menghadiri majlis-majlis yang mengingatkan diri mereka kepadanya. Allah sangat cinta orang-orang yang macam ini. Dan bukti cinta Allah ialah Allah mengampunkan dosa orang-orang tersebut. Dan saya yakin Allah dah ampunkan dosa korang semua, InsyaAllah, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita nak mula dengan lebih lanjut tentang topik pada malam ni, saya nak sama-sama kita muhasabah diri. Saya muhasabah diri saya, dan korang pun muhasabahlah diri korang. Sepanjang hidup ni, berapa banyak dosa kita buat? Cuba pejam mata, hayati. Sepanjang aku hidup, berapa banyak dosa yang aku buat? Dan sepanjang aku hidup, berapa banyak nikmat yang Allah dah bagi pada aku walaupun aku punya dosa banyak sangat. Dosa mata kita, berapa banyak aurat orang yang kita tengok, berapa banyak maksiat yang kita lihat dengan mata kita, di kaca-kaca televisyen, di internet, di media sosial. Sedangkan mata yang Allah bagi pada kita, Allah suruh kita gunakan untuk kebaikan, untuk hampirkan diri kepada Allah. Tapi kenapa kita guna mata kita untuk bermaksiat kepada Allah SWT? Cuba kita muhasabah. Telinga kita, berapa banyak lagu-lagu lara, lagu-lagu yang ada lirik-lirik yang tak elok, lirik-lirik yang mendorong pada cinta kepada ajnabi, cinta kepada manusia melebihi cinta Allah, yang mendorong pada pergaulan bebas, lucah, mencarut, syirik dan sebagainya. Berapa banyak dosa telinga kita yang kita lakukan tanpa kita sedar. Sedangkan telinga ni Allah jadikan untuk kita menggunakan telinga kita untuk mendekati Allah SWT, mendengar kalam-kalam Allah, mendengar dakwah-dakwah. Tapi sejauh mana kita menggunakan telinga kita untuk Allah SWT? Hati kita, sejauh mana kita gunakan hati yang Allah bagi kita ni untuk mencintai Allah SWT, mencintai Rasulullah SAW, mencintai benda yang Allah cinta, mencintai benda yang Nabi cinta. Tapi hari ni hati kita lebih dipenuhi dengan cinta ajnabi. Lebih malang kita mencintai artis, lebih malang kita mencintai artis yang kafir pula tu. Kita obses terhadap mereka, kita crush terhadap mereka. Sedangkan mereka tak bagi apa-apa manfaat pun pada kita, tapi kita mencintai mereka lebih daripada Allah yang telah bagi kita segala-galanya. Kita lebih sanggup mengorbankan perasaan kita untuk mencintai manusia yang kafir pula tu, artis-artis yang langsung tak pernah berkorban apa-apa pun untuk kita. Kita sanggup mencintai mereka berbanding mencintai Allah yang telah beri kita segala-galanya, mencintai Rasulullah yang telah berkorban segala-galanya untuk ajak kita masuk syurga Allah SWT. Dan kita kena tahu Allah SWT berfirman, Innas sam'a, sesungguhnya telinga, wal basara, mata, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan menjadi saksi di akhirat kelak dengan apa yang kita lakukan. Dekat akhirat nanti kita dah tak boleh nak menipu. Telinga kita akan menjadi saksi apa dosa yang kita buat guna telinga kita. Mata kita akan menjadi saksi di hadapan mahkamah Allah kelak apa yang kita guna. Hati juga akan menjadi saksi apa yang kita selalu cintai di dunia. Sebab itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, Walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Betapa banyaknya neraka Jahannam yang bahan bakarnya adalah manusia dan jin. Maknanya di neraka nanti yang akan menjadi bahan bakar neraka adalah jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami bagi mereka hati tapi mereka tak menggunakan hati mereka untuk memahami agama kami. Walahum adhanun la yasma'una biha. Kami bagi mereka telinga tapi mereka tak gunakan telinga untuk memahami Allah SWT, untuk mengenali Allah, mendengar benda-benda yang baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kami bagi mereka mata tapi mereka tidak menggunakan mata untuk melihat keagungan Allah SWT. Ulaika kal an'am.
Mereka-mereka ini yang tak gunakan mata, hati dan telinga untuk Allah SWT, ibarat binatang ternakan. Bal hum adal, bahkan lagi teruk daripada binatang ternakan. Sebab itulah pada malam ni kita muhasabah balik. Sejauh mana kita gunakan segala nikmat Allah SWT, terutamanya mata, telinga dan juga hati kita, untuk kita bertambah dekat dengan Allah SWT. Dan kita muhasabah. Kalau mampu menangis, menangislah. Fikir balik, aku ni dah terlalu lama jauh daripada Allah SWT. Banyak sangat dosa yang aku buat, berulang-ulang. Dah taubat, buat balik dosa. Dah taubat, buat balik dosa. Dah taubat, buat balik dosa. Sampai bila kita nak berterusan dalam putaran yang sama? Sampai bila kita nak berterusan dalam putaran dosa yang sama berulang-ulang? Sakit. Saya yakin berterusan dalam dosa ni langsung tak bahagia. Bahkan berterusan dalam dosa ni sangat-sangat pedih, sakit. Sangat-sangat pedih dan sakit. Kadang-kadang kita rasa dosa itu adalah kebahagiaan. Dengan buat dosa, masalah kita selesai. Dengan buat dosa, hati kita menjadi tenang. Tapi kita silap. Allah kata dalam Al-Quran, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah ingin beri hidayah pada mereka, maka Allah akan lapangkan hati mereka untuk memahami Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَيُّضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Allah kata, dan siapa yang Allah nak sesatkan mereka, nescaya Allah akan jadikan dada mereka sesak, sempit, sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Allah umpamakan orang yang buat maksiat ni seolah-olah orang yang sedang panjat gunung. Panjat, tinggikan penat. Kita ingat bila kita sampai ke tinggi tu, kita akan bahagia. Tapi bila dah naik atas gunung lagi tinggi, lagi sesak, lagi sempit dada kita. Itulah orang yang buat maksiat. Lagi mereka buat maksiat, lagi sempit hati mereka. Lagi mereka buat maksiat, lagi sesak hati mereka. Lagi mereka buat maksiat, masalah mereka makin datang, hari makin hari, bertubi-tubi. Sampailah na'udzubillah min zalik, bila mereka mati dalam keadaan berterusan buat maksiat, di akhirat lagilah mereka akan diseksa dengan azab yang pedih sekiranya mereka tidak bertaubat. Semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa. Sahabat-sahabat sekalian, pada malam ni, setelah kita muhasabah balik segala dosa kita, mungkin kita tertanya-tanyalah, adakah aku ni masih ada harapan untuk masuk syurga? Adakah aku ini masih ada harapan untuk diampuni segala dosa-dosa? Aku ni dah teruk sangat. Adakah Allah akan ampunkan aku? Sebenarnya perasaan-perasaan ni saya sendiri pun pernah rasa. Saya cerita kat korang sikit. Saya time zaman sekolah dulu, saya ingat, saya ni bukannya baik sangat. Semua orang ada aib masing-masing kan. Saya pun ada dosa saya, ada aib saya yang sampai sekarang saya struggle nak berubah. Dan saya pernah, wallahi saya pernah menangis, terisak-isak, fikir betapa banyaknya dosa saya. Saya pernah menjerit, saya pernah tumbuk diri sendiri, saya pernah sepak tampar diri sendiri. Sebab saya kecewa dengan diri saya sendiri yang banyak kali memungkiri taubat saya. Saya dah taubat, saya buat balik. Saya dah taubat, saya buat balik. Sampai satu tahap saya pernah bernazar, ya Allah, kalau aku buat maksiat tu lagi, aku akan istighfar 1000 kali. Tapi malangnya saya masih buat maksiat tu juga. Dan banyak kali yang lebih saya sedih, dah lah saya buat maksiat tu lagi. Lepas tu istighfar 1000 kali pun saya tak mampu nak buat. So lagi saya rasa down, saya rasa saya ni teruk, saya rasa saya ni tak ada harapan. Saya pernah hantuk kepala saya kat dinding. Banyak kali saya rasa saya nak mati. Saya
banyak kali mengalir air mata. Saya rasa macam orang bodoh. Macam-macam lah perasaan saya ketika tu. Dan saya masih ingat ketika tu saya sedang duduk di musola di sekolah saya. Saya sedang dalam keadaan yang sangat-sangat sedih. Saya tak nak cerita lah apa dosa yang saya buat tu. Tapi semua orang ada dosa kan, semua orang ada aib. So tak perlulah diceritakan. Cuma saya nak cerita, ketika tu saya sangat down, sedih sangat. Sebab banyak kali saya usaha untuk tinggalkan dosa tersebut, tapi saya tak mampu. Dan satu hari saya sedang duduk di musola, di surau di sekolah saya. Ketika tu menunggu waktu maghrib. Saya duduk dalam saf, menunggu waktu maghrib. Saya tunduk bawah, saya pejam mata. Hati saya rasa kosong. Saya rasa macam hidup ni dah tak ada guna. Sebab banyak sangat dosa yang saya buat. Saya rasa dah tak ada harapan untuk diri saya. Tiba-tiba, ni kisah benar Di saat saya sedang down, saya tengah sedih tu, tiba-tiba orang depan saya terdengar ada 2 orang depan saya sedang bersembang. Dan orang depan saya ada 2 orang. Seorang bercakap pada seorang, "Weh, cuba kau buka surah Az-Zumar ayat 53. Cuba buka surah Az-Zumar ayat 53. Ketika saya sedang sedih tu, saya terdengar perbualan 2 orang kawan saya di depan saya tu. Dan saya pun cubalah buka surah Az-Zumar ayat 53. Sebab saya terdengar perbualan tu, saya nak tahu apa benda yang ada dalam surah Az-Zumar ayat 53. Saya ambil Quran dan saya baca. Ketika tu badan saya tak tahu nak cakap apa. Macam bulu roma saya meremang. Hati saya rasa macam sangat sebab. Saya menggigil. Saya rasa macam tak mampu nak ungkap perasaan saya ketika tu. Seolah-olah Allah memahami apa yang saya rasa. Dan memang Allah maha memahami segala hamba-hambanya. Apa Allah sebut dalam Az-Zumar ayat 53? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri kerana terlalu banyak dosa yang dilakukan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa kamu keseluruhannya. Innallah, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunub, akan mengampunkan dosa jami'an, keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika tu saya rasa macam, ya Allah, aku ni dah banyak sangat dosa ya Allah, tapi Engkau masih bagi aku peluang macam ni. Baiknya Engkau ya Allah. Apa lagi nikmat Kau yang aku nak dustai ya Allah? Kau punya baik. Aku dah buat dosa macam-macam, Kau masih bagi aku peluang, Kau masih bagi aku hidup lagi, Kau masih bagi aku pelbagai harapan lagi. Apa lagi alasan aku untuk tak kembali pada Engkau? Wallahi ketika tu saya rasa hati saya tak mampu nak diungkapkan. Dan ketika tu saya sedar, selama ni saya banyak salah faham dengan Allah SWT. Saya banyak buruk sangka dengan Allah SWT. Saya rasa Allah benci saya. Saya rasa Allah dah tak pandang saya. Saya rasa Allah
akan masukkan saya dalam neraka. Saya rasa saya ni tak layak untuk syurga. Saya rasa saya ni tak akan diampuni. Tapi selama ni saya salah faham. Rupa-rupanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan pengampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah ni tak mampu digambarkan. Kerana itulah Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah bukan macam kita maafkan kawan kita. Kita maafkan kawan kita, dah lah nak maafkan tu pun susah. Dah maafkan pun, nak lupakan pun tak boleh. Kita akan rasa perasaan tak sedap juga bila bertemu dengan kawan kita yang telah buat salah kat kita. Apatah lagi kawan kita tu buat salah pada kita berkali-kali, dah minta maaf buat balik, dah minta maaf buat balik. Kalau kita sebagai manusia, kita marah betul. Susah nak maafkan, susah nak lupakan. Tapi pengampunan Allah yang maha dahsyat. Allah bukan sekadar ampunkan, tapi Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah pada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nescaya kami akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu, dan kami akan sediakan untukmu syurga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah. Bayangkan yang kita buat dosa, lepas tu bila kita minta ampun daripada dosa, Allah bukan sekadar ampunkan dosa kita, bahkan Allah bagi kita syurga. Sangat dahsyat sahabat-sahabat sekalian. Pengampunan Allah sangat dahsyat. Allah sangat-sangat mencintai kita sahabat-sahabat sekalian. Kalau Allah tak sayang kita, bila kita buat maksiat, Allah terus azab kita hari ni juga. Tapi Allah masih bagi kita peluang, masih bagi kita hidup, masih bagi kita nafas, masih bagi kita segala nikmat yang kadang-kadang kita tak minta pun nikmat tu, tapi Allah bagi. Allah sayang kita. Allah cinta kita. Tapi kita sayang Allah ke tak? Kita cinta Allah ke tak? Benda tu kita kena fikir. Selama ni aku hidup, aku bertuhankan Allah ke aku bertuhankan nafsu aku? Sedangkan nafsu aku banyak merosakkan aku, sedangkan Allah sentiasa ada untuk sayang aku. Kenapa aku memilih untuk menjauhi Allah SWT? Sedangkan kasih sayang Allah pada aku daripada kecil sampai sekarang terlalu banyak, tak mampu aku nak hitung. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak menghitung nikmat Allah, kamu tak akan mampu. Allah sayang kita, Allah cinta sangat kat kita. Bukti Allah sayang kita, Allah cinta kita, banyak. Pertama, Allah jadikan kita manusia. Manusia ni sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kenapa Allah jadikan kita manusia? Sebab Allah sayang kita, Allah cinta kita. Allah jadikan kita, Allah pilih kita untuk menjadi makhluk yang paling mulia, manusia. Okey lagi tu, dalam jutaan-jutaan, bilion-bilion manusia daripada zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ni, Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia. Dahlah kita jadi manusia yang paling mulia, makhluk paling mulia. Di kalangan semua manusia, Allah pilih kita, Allah pilih saya, Allah pilih korang semua untuk jadi umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang diturunkan, dikeluarkan kepada manusia. Yang mana selagi umat Nabi Muhammad tak masuk syurga, umat-umat lain tak boleh masuk lagi. Nak kata Allah sangat cintakan kita, walaupun kita tak pernah minta pun untuk hidup menjadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah pilih kita untuk jadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling Allah cinta, umat yang paling Allah sayang. Kenapa? Sebab Allah cinta kita. Ketiga, dalam banyak-banyak umat Nabi Muhammad SAW, daripada zaman Nabi sampai sekarang,
Allah pilih kita jadi orang Islam. Allah pilih saya, Allah pilih korang jadi orang Islam. Kita tak pernah minta pun lahir-lahir untuk Islam, tapi Allah telah mudahkan kita untuk dapat Islam. Kita lahir-lahir, mak bapak kita Islam, duduk dekat negara Malaysia, negara Islam. Dan kita dapat kenal Allah SWT dikala ramai orang tak kenal Allah. Ramai orang masih sembah patung, sembah berhala. Tapi kita lahir-lahir, Allah dah bagi Islam. Dikala ramai orang sedang tercari-cari apakah itu kebenaran, tapi Allah telah bagi kita nikmat Islam, satu-satunya kebenaran, walaupun kita tak pernah minta. Kenapa? Sebab Allah sayang kita. Allah sayang kita. Dan keempat, dalam banyak-banyak orang Islam yang ada kat dunia ni, Allah pilih korang untuk hadiri majlis ilmu. Dikala orang kat luar sana sedang sibuk dengan kelalaian, maksiat sini sana, movie, drama, game, tengok video tak senonoh, couple sini sana, Allah pilih korang untuk join satu majlis ilmu, mendapat ilmu untuk diamalkan. Allah detikkan dalam hati korang untuk berubah, untuk kembali pada Allah. Kenapa? Kerana Allah sayangkan korang. Sebab itulah Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk mereka, maka Allah akan bagi mereka kefahaman agama. Allah detikkan korang untuk join live pada malam ni semata-mata kerana Allah sayangkan korang. Namun persoalan yang saya sebut tadi, adakah kita cinta pada Allah SWT? Setelah pelbagai nikmat, pelbagai peluang, rahmat, keampunan yang Allah tawarkan pada kita, adakah kita sambut huluran Allah SWT ataupun kita biarkan Allah SWT? Sahabat sekalian, saya nak cerita sikit beberapa bukti bahawasanya Allah SWT Maha Pengampun. Kisah yang pertama. Korang pernah tak bunuh orang? Mungkin korang baik tak pernah bunuh orang, kan? Alhamdulillah. Apa pandangan korang terhadap orang yang bunuh orang? Yes, orang yang bunuh orang, orang yang jahat, patut dihukum. Mereka pun patut dibunuh. Orang macam ni, kalau kita lah, orang yang membunuh orang ni layak masuk neraka je, tak layak langsung masuk syurga. Orang macam ni jahat, celaka, macam-macam lah kita punya mulut nak cakap kepada orang yang bunuh orang. Tapi ada satu kisah yang Nabi SAW ceritakan. Ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Ini kisah yang sahih, dalam satu hadis yang sahih. Ada seorang lelaki, dia dah bunuh 99 orang. Kita nak bunuh seorang pun takut. Ini orang ni dah bunuh 99 orang. Ni jahat betul lah orang ni. Dan satu hari dia jumpa dengan seorang abid, seorang ahli ibadah, dan dia berkatalah kepada ahli ibadah tersebut, "Wahai abid, saya dah bunuh 99 orang. Kalau saya taubat, adakah Allah terima taubat saya?" Maka abid kata, "Orang macam kau ni Allah takkan ampunkan. Allah takkan terima orang yang dah bunuh orang banyak sangat macam kau ni." So lelaki tersebut marah dan akhirnya dia membunuh abid tersebut. So genaplah lelaki tersebut telah membunuh 100 orang. Jahat lah, bunuh 100 orang, jahat. Tapi dia tahu hidup dalam maksiat ni tak best. Dia nak berubah. Dia dah tak nak lagi hidup dalam keadaan berlumuran darah, membunuh manusia, membunuh jiwa-jiwa manusia. Dia nak berubah, dia nak bertaubat. Cuma dia takut, adakah Allah akan terima taubat aku? Dosa aku banyak sangat, aku dah bunuh ramai sangat orang. 100 orang aku bunuh. Orang macam aku ni tak ada harapan masuk syurga. Allah tak akan ampunkan. Dan akhirnya dia terjumpa seorang alim, seorang ulama. Dia pun bertanya pada ulama tersebut, "Wahai Syekh, saya telah membunuh 100 orang. Kalau saya bertaubat, adakah Allah akan ampunkan dosa saya?" Maka ulama tersebut menjawab, "Kalau kamu bertaubat dengan taubat yang ikhlas, maka Allah akan ampunkan dosa kamu dengan satu syarat." Apa syarat dia?
Syarat dia, kamu hendaklah berhijrah pergi ke negeri seberang. Kerana di negeri tersebut ada ramai orang-orang soleh, maka kamu bergaullah dengan orang-orang soleh tersebut. Lalu lelaki tersebut nak berubah punya pasal, dia pun berhijrahlah daripada tempat dia, nak menuju ke negeri seberang untuk berjumpa dengan orang-orang soleh, untuk pergi ke environment yang baru. Di tengah-tengah perjalanan, dia meninggal dunia. Dia baru bertaubat. On the way nak pergi negeri seberang, sebab nak berjumpa dengan orang-orang soleh, supaya dia dapat kekuatan untuk bertaubat, untuk berubah. Tak sempat buat apa-apa kebaikan pun lagi. On the way tiba-tiba mati. Dia masuk syurga ke masuk neraka? Baiknya Allah SWT, Allah ampunkan semua dosa-dosa dia, dan dia masuk ke dalam syurga selama-lamanya. Subhanallah. Itu orang yang dah bunuh 100 orang. Korang seorang pun korang tak bunuh, lagi-lagilah Allah akan ampunkan dosa korang sekiranya korang minta ampun pada Allah SWT. Allah Maha Pengampun. Saya pernah bagi ceramah dekat satu tempat. Ada seorang budak perempuan, dia tanya satu soalan. Saya dah pernah cerita benda ni. Dipendekkan cerita, budak perempuan ni gambar lucah dia, gambar tak berpakaian dia telah tersebar lah. Dia punya boyfriend sebarkan gambar dia kepada semua rakan satu kelas dia, sampai dia malu, depression, down. Dan dia tanya saya satu soalan ketika tu, Ustaz, adakah Allah akan terima taubat saya? Maka saya jawablah, ya, Allah akan terima taubat kamu sekiranya kamu ikhlas bertaubat. Tapi Ustaz, banyak sangat dosa saya, Ustaz. Tak, kalau kamu ikhlas bertaubat, Allah akan ampunkan kamu. Berlalu waktu, ketika tu tak silap saya 2017. Dia tanya saya soalan tu 2017 ke 2018. Dan saya dah tak tahu apa cerita budak tu. Saya memang tak tahu apa cerita budak tu. Ketika tu budak tu form 5. Dia kata kat saya dia nak bunuh diri, dia down, dia depression, malu, kawan-kawan dia semua dah tengok gambar dia tak senonoh, tak berpakaian, aib dia tersebar. Saya kesian kat dia dan saya doakan dia. Tiba-tiba saya ingat lagi satu hari, pada tahun ni saya bagi ceramah di salah sebuah universiti yang terkemuka di Malaysia. Saya bagi ceramah kat situ. Dah habis ceramah, tiba-tiba ada seorang datang. Saya tak kenal siapa orang tu. Dia kata, Ustaz, ada surat untuk Ustaz. Siapa kasih surat ni? Ada orang kasih. Dia kata, tak payah tahu siapa. Saya pun ambil lah surat tu. Saya tak baca. Dah masuk kereta nak balik, baru saya baca. Alangkah terkejutnya saya. Yang tulis surat tu adalah budak yang 2 tahun lepas, yang dia cerita dia dah berzina. Dia cerita dia gambar aib dia semua dah tersebar. Saya tak kenal siapa dia, sebab orang yang tanya saya soalan tu ketika tu dia PM saya. So saya tak kenal dia. Tiba-tiba 2 tahun selepas tu, saya dapat surat daripada orang tersebut. Dia kata, Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya tak sangka saya dapat dengar ceramah Ustaz buat kali kedua. Dan kalau Ustaz nak tahu, disebabkan Ustaz jawab soalan saya, Ustaz bagi saya semangat, Ustaz sedarkan saya bahawasanya Allah tu Maha Pengampun. Saya yang dulu depression, alhamdulillah sekarang dalam proses sembuh. SPM saya dapat straight A. Dan sekarang saya dapat masuk ke universiti Islam. Saya dapat banggakan mak ayah saya. Saya dapat berubah. Saya tutup aurat dengan sempurna. Saya bila baca surat tu, wallahi saya rasa macam, ya Allah, aku tak sangka hanya dengan menjawab soalan tu je boleh menjadi asbab hidayah pada orang.
Dan ini semua kuasa Allah. Bukanlah sebab saya hebat, tak. Nak kata Allah punya hebat, hanya dengan saya jawab soalan pun boleh menjadi asbab hidayah. Nak kata Allah ni dia boleh bagi hidayah pada kita dengan cara yang kita pun tak sangka-sangka. Dan saya sebab sangat. Malam tu wallahi saya sebab. Saya rasa macam, ya Allah, tak sangka ada orang berubah dengan usaha aku yang sedikit ni, ya Allah. Dan dekat situ saya lebih yakin bahawasanya semua orang ada harapan untuk berubah. Saya yakin budak tu lebih baik daripada saya sekarang ni. Saya yakin tak ada orang yang tak boleh berubah kat dunia ni. Tak ada orang yang tak boleh berubah kat dunia ni. Orang baik takkan selamanya baik. Orang jahat tak selamanya jahat. Orang yang dulu kita hina, kita pandang rendah, boleh jadi dia akan jadi lebih hebat daripada kita suatu hari nanti. Allah Maha Pengampun. Dan bila Allah ampunkan seseorang dan Allah bagi hidayah pada seseorang, boleh jadi orang tersebut boleh jadi lebih hebat daripada kita. Sebab tu kita bila nampak ada orang yang buat maksiat, nasihatlah. Tapi jangan hina mereka. Bagi hidayah pada mereka. Bagi harapan pada mereka. Bagi mereka semangat. Bimbing mereka. Termasuklah diri kita sendiri. Pujuk diri kita untuk kembali pada Allah SWT. Saya juga pernah jumpa ketika tu saya bagi ceramah di Australia. Tengah-tengah bagi ceramah, tiba-tiba saya dapat soalan dekat kertas. Soalan tu dia kata, "Ustaz, jangan baca soalan ni kuat-kuat. Baca senyap-senyap dan jawablah soalan ni." So saya pun tak bacalah soalan tu, dan saya terus jawab soalan tu dekat audiens ketika itu. Soalan dia adalah, "Ustaz, saya dah buat semua dosa besar. Saya dah berzina, saya pun pernah gay," dia kata. Dia pernah liwat orang, dan saya pernah diliwat juga. Saya pernah hisap dadah, saya pernah minum arak, saya pernah hisap okok, hisap dadah, semua maksiat dia kata saya dah buat. Adakah orang macam saya ni Allah akan ampunkan? Maka saya pun jawablah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun dan sebagainya. Saya tak tahu siapa yang tanya tu. Lepas habis ceramah, tiba-tiba ada seorang laki yang saya tak kenal pun datang kat saya. Tiba-tiba habis ceramah, saya nak pergi kat tempat duduk, saya tengah salam-salam dengan audiens. Ada seorang laki datang kat saya. Dia peluk saya kuat-kuat. Dia peluk, lepas tu macam ni. Dia macam menangis. So, siapa ni? Lepas tu dia kata, terima kasih Ustaz. Lepas tu saya tak sempat nak salam dia, dia balik. Saya tak tahu siapa dia. So terdetik dalam hati saya, adakah orang yang peluk saya itu adalah orang yang tanya soalan tadi tu? Berlalu waktu, beberapa hari selepas tu, sebelum saya nak balik Malaysia, time tu dekat Australia. Sebelum saya nak balik Malaysia, pukul 12 malam. Saya punya flight pukul 4 pagi macam itu. Pukul 12 malam tu tiba-tiba ada orang call, dia kata saya nak jumpa Ustaz. So pada pukul 12 malam saya turun daripada rumah kawan saya, dan saya ternampaklah ada seorang dia tunggu saya dekat divider depan rumah tu. Lepas tu saya, ini orang yang peluk aku tadi. Dia datang, saya kata, kenapa nak jumpa ni? Saya nak bagi Ustaz hadiah. Hadiah apa? Dia belikan saya satu kopi. Saya terima kasih yang bagi hadiah. Dan dia tanya saya satu soalan. Ustaz tahu tak kenapa saya nak jumpa Ustaz tengah-tengah malam ni? Dan saya cakap kat dia, kamu yang tanya soalan dekat saya tu Terus tanpa berkata-kata, dia peluk saya. Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, saya banyak dosa. Dia peluk saya. Adakah saya akan diampuni Ustaz? Banyak sangat dosa. Menangis. Saya ketika tu pun saya pun rasa sedih macam tu. Saya kata sabar. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Engkau boleh menangis kerana sedih dengan dosa itu tanda kau ada iman, saya kata. Sebab orang yang tak ada iman buat dosa tak rasa apa-apa, dia bahagia dengan dosa. Tapi engkau menangis disebabkan dosa engkau, itu tanda kau ada iman. Maknanya Allah sayang kau. Lepas tu saya sembang dengan dia, sembang. Saya tanya dia satu soalan.
dalam banyak-banyak maksiat yang kau buat, apakah maksiat yang paling susah nak tinggalkan? Sebab dia kata dia dah berzina. Dia kata dah berapa banyak perempuan dia berzina, dengan pelacur semua dia berzina. Isap dadah, minum arak, semua dah lah. Isap okok semua. So saya tanya dia satu soalan. Antara banyak-banyak maksiat, apakah yang paling susah kau nak tinggalkan? Dadah ke, rokok ke, arak ke, perempuan ke, zina ke? So dia kata yang paling dia susah untuk nak tinggalkan adalah tengok video lucah. Dia kata zina semua dia dah berjaya tinggalkan, tapi tengok video lucah sampai sekarang dia kata dia struggle lagi. Saya tanya dia satu soalan lagi. Best ke berzina? Dia jawab, dia kata kat saya, Ustaz, jangan cuba berzina. Kenapa? Tak best. Bukan sekadar tak best, lagi kau buat, dia macam tak ada penghujung. Kau ingat bila kau berzina tu kau puas, tapi kau tak puas. Akhirnya kau berzina dengan orang lain pula, dengan anggapan kau akan puas, dan kau tak akan puas. Dan kemudian kau rasa nak berzina dengan orang lain juga, kau ingat kau akan puas, kau tak akan puas. Bahkan kau akan bertambah sengsara. Lepas tu saya tanya dia satu soalan. Boleh tak aku tahu apa yang menyebabkan kau nak berubah? Sedangkan kau boleh pilih untuk buat maksiat berterusan, tapi apa yang membuatkan kau nak berubah? Saya tanya dia satu soalan tu. Dia kata, Ustaz, dia kata awal-awal dia datang Australia untuk belajar, ada seorang ni ajak dia ikut usrah dekat Australia lah. Ada persatuan pelajar ketika tu, ada ISMA Australia, ada satu NGO ISMA Australia, ajak dia ni ikut usrah. Dia tak nak. Apa usrah tarbiyah, malas aku. Dia ni kaki maksiat kan. Tapi lalas kawan-kawan dia semua pergi, dia pun pergi je lah. So dalam usrah tu, ketika tengah baca Quran, dia tak erti baca Quran. Tapi dia dengar nakib usrah dia baca ayat dalam surah Al-Imran. Ayat tu, korang boleh buka ayat ni, surah Al-Imran ayat 133. Surah Al-Imran ayat 133. Nakib dia baca, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke arah pengampunan Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan syurga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dia dengar ayat tu, dengar je. Dia kata air mata dia mengalir. Dia terus catat dekat phone dia, bahagian note dia tulis Al-Imran ayat 133. Dia catat. Dia kata disebabkan satu ayat tu je, dia berubah. Allah bagi dia hidayah. Terus dia menyesal dengan segala dosa dia. Dan akhirnya terus dia buat dakwah, ikut tarbiyah. Sampai sekarang dia ikut tarbiyah lagi. Dan selepas tu dia tanya saya satu soalan, Ustaz, adakah Allah akan ampunkan dosa saya? Dia tanya lagi, dia masih tanya, adakah Allah akan ampunkan dosa saya? Adakah Allah akan ampunkan dosa saya? So saya pun kongsikan ayat yang pernah saya kongsikan yang awal-awal tadi, yang mana saya pun pernah hadapi satu saat yang saya sangat down. Saya sedih dengan diri saya sendiri, banyak dosa saya buat. Dan yang berubah hidup saya adalah ayat surah Az-Zumar ayat 53. So saya kongsikanlah pada dia surah Az-Zumar ayat 53. Dan saya bacakan ayat tu pada dia. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, jap. Kenapa? Ayat apa tadi, Ustaz? Az-Zumar ayat 53. Okey, jap. Dia ambil phone dia, dia buka bahagian notes, dia tulis Az-Zumar ayat 53. Dia tulis kat phone dia. Lepas tu saya tanya dia, kau tulis apa? Nak tengok sikit. Dia tunjuk dekat phone dia. Saya nampak lah, dia tulis dekat dalam phone dia semua ayat-ayat Al-Quran
yang boleh menginspirasikan hidup dia. So banyaklah, dia banyak list ayat ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni. Dan dia tambah ayat tu dalam list dia. Lepas tu dia kata pada saya, Ustaz, setiap kali saya down, setiap kali saya sedih, setiap kali saya rasa putus asa, saya akan baca balik ayat-ayat yang Allah bagi ni. Sebab saya tak pandai baca Quran, Ustaz. So bila saya baca balik ayat-ayat yang saya dapat ni, baca terjemahan dia, inilah penguat hidup saya. Dan ketika tu wallahi saya rasa macam sangat sentak sebenarnya. Sebab saya ni alhamdulillah hafal Quran, sekolah agama. Tapi saya yang hafal Quran, yang baca Quran banyak-banyak ni pun kadang-kadang lalai dengan maksiat. Kita baca ayat Quran, kita tak rasa apa-apa pun. Sedangkan orang yang macam ini, hanya dengan satu ayat Al-Quran saja telah berjaya mengubah hidup dia. Kita yang baca Quran setiap hari, adakah kita berubah bila baca Quran? Sebab itulah benda tu membuatkan saya lebih sedar yang bahawasanya hidayah Allah ni sangat-sangat dahsyat. Pengampunan Allah ni sangat-sangat dahsyat. Bila orang tu berubah, boleh jadi orang tu boleh jadi lebih hebat daripada kita. Sebab tu kita jangan pernah menghukum orang-orang yang nak berubah ni. Bila diorang nak berubah, bila diorang buat salah, tegur, nasihat. Bukan buang mereka, bukan menerakakan mereka. Rahmat Allah tu sangat-sangat luas. Saya yakin korang sendiri pun ada kisah-kisah macam mana korang berubah. Betul tak? Korang pun mesti ada detik-detik manis antara korang dengan Allah SWT. Yang mana detik tersebut sampai sekarang korang tak boleh lupa. Dan detik tersebut telah merubah hidup korang, menjadikan korang orang yang baik sekarang ni. Saya yakin semua orang ada kisah masing-masing. Tapi poinnya adalah, saya nak sedarkan diri saya dan korang semua, Allah sangat-sangat mencintai kita. Allah sangat-sangat sayang pada kita. Allah sangat-sangat kasih pada kita. Allah nak kita semua masuk syurga. Sebab itulah Allah bagi kita petunjuk demi petunjuk, ilmu demi ilmu, peringatan demi peringatan, ujian demi ujian, peluang demi peluang. Kenapa? Sebab Allah nak kita masuk syurga. Dan Allah nak bertemu kita dalam syurga. Allah sangat cintakan kita, sahabat-sahabat sekalian. Soalannya, kita cinta Allah ataupun tidak? Allah berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Sekiranya hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah kepadanya, fa inni qarib, sesungguhnya aku amat dekat. Allah sangat dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengkabulkan doa-doa orang yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka berdoalah padaku dan berimanlah padaku. La'allahum yarshudun, nescaya bagi mereka petunjuk. Allah dekat dengan kita. Allah sayang dengan kita. Saya soal lagi sekali, adakah kita sayang pada Allah SWT? Ataupun kita lebih memilih untuk ikut nafsu, ikut syaitan, ikut iblis? Sedangkan Allah dah bagi tahu banyak kali, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Allah dah bagi tahu, jangan ikut syaitan. Tapi kadang-kadang kita leka,
Kita lebih memilih untuk ikut syaitan berbanding Allah SWT. Dan bila dekat neraka nanti, kita tak boleh salahkan Allah. Sebab Allah dah bagi kita macam-macam nikmat, Allah dah bagi kita macam-macam peluang, Allah dah hulurkan macam-macam kasih sayangnya. Tapi kita yang memilih untuk ikut janji-janji palsu iblis. Kerana itulah di neraka nanti, ketika orang-orang ahli neraka masuk neraka, ada di kalangan mereka yang salahkan setan. Allah rakamkan dialog ahli neraka bersama syaitan di dalam surah Ibrahim ayat ke-22. Allah kata, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي وَقَالَ الشَّيْطَانُ, telah berkata syaitan, lamma qudiyal amr, setelah diputuskan hukuman, iaitu dalam neraka itu, innallaha wa'adakum wa'adal haqq, syaitan berkata kepada ahli neraka, wahai ahli neraka sekalian, sesungguhnya janji Allah adalah janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, manakala janji aku janji yang palsu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan aku tak paksa pun kamu untuk ikut aku. Illa da'autukum fastajabtum li, aku hanya ajak engkau buat dosa je, aku tak paksa, tapi engkau yang ikut aku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka janganlah salahkan aku, salahkan diri engkau sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, aku tak boleh nak selamatkan diri aku, dan kau pun tak boleh nak selamatkan diri engkau. Itulah kata-kata syaitan kepada ahli neraka. Ini bukan salah syaitan. Syaitan tu dah memang salah. Tapi syaitan kata, aku tak paksa pun kau ikut aku, kau yang ikut, aku ajak aja. Jangan salahkan aku, salahkan diri kau sendiri. Itulah kata-kata syaitan yang Allah rakamkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 22. Sebab itulah hidup ini adalah pilihan, sahabat-sahabat sekalian. Kita pilih nak menjadi Hizbullah, nak menjadi tentera Allah, pengikut Allah SWT, ataupun Hizbus Syaitan, pengikut syaitan. Kita pilih. Qad aflaha man zakkaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah ilhamkan dua jalan, iaitu jalan taqwa dan jalan fujur. Maka pilihlah. Jangan tangguh-tangguh untuk taubat, sahabat-sahabat sekalian. Jangan bertangguh untuk taubat. Allah dah bagi kita macam-macam ujian untuk kita sedar. Allah bagi COVID-19 semua ni, tak lain tak bukan untuk saya dan korang semua sama-sama berubah untuk kembali pada Allah SWT. Moga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita. Moga Allah SWT menerima segala taubat kita. Wallahu alam, itulah perkongsian saya pada malam ni. Dan saya akan buat sesi Q&A. Siapa-siapa yang nak tanya, boleh tanya di button question, dan saya akan jawab soalan yang berkaitan dengan topik kita pada malam ni. Dan insyaAllah malam ni saya akan buat giveaway
buku Surat Cinta untuk Pendosa. Dalam ni saya tuliskan bukti-bukti betapa Allah Maha Pengampun. Dan korang bolehlah dapatkan buku ni di kedai buku ataupun beli secara online. Tapi malam ni saya nak hadiahkan kepada 3 orang yang terpilih. Dan saya juga akan hadiahkan kepada 3 orang yang terpilih juga untuk dapat duit raya RM100. Seorang RM100. So macam mana nak berpeluang untuk dapat buku ni dan juga RM100? Mudah sahaja. Pertama, lepas ni korang pergi kat YouTube, dengar lagu terbaru daripada Tarbiyah Sentap, lagu yang bertajuk Ampunanmu. Lagu tu lirik dia saya buat memang menceritakan tentang apa yang saya nak sampaikan pada malam ni lah. So first, korang pergi YouTube Tarbiyah Sentap, dengar lagu Ampunanmu, hayati, fahami apa yang saya nak sampaikan. Yang kedua, korang share lagu tu di story Instagram korang. Jangan lupa tag Tarbiyah Sentap Official. Ketiga, like dan komen di situ apa yang korang faham daripada lagu tersebut. Apa yang korang rasa bila dengar lagu tersebut. Dan komen yang terbaik di situ, saya akan balas komen mereka. So 6 orang yang terpilih ni saya akan hadiahkan lah. 3 orang akan dapat buku Surat Cinta untuk Pendosa. Lagi 3 orang saya akan hadiahkan RM100 duit raya. So akan ada 6 pemenang. So syarat dia apa? Pertama, buka YouTube Tarbiyah Sentap, subscribe dan dengar lagu terbaru keluaran Tarbiyah Sentap bertajuk Ampunanmu, nyanyian daripada Anik Muhaimin, Furqan Fawaz dan juga Naufal Azrin. Dengar, hayati, fahami. Kita sama-sama usaha kasih trending lagu tu. Kita nak sebarkan kepada seramai-ramainya orang bahawa Allah Maha Pengampun. Sebab sekarang ni orang tak nak kembali pada Allah sebab mereka rasa yang Allah benci mereka. Mereka buruk sangka dengan Allah. So bantu saya untuk sebarkan lagu tersebut. Kedua, share lagu tersebut di story Instagram korang. Jangan lupa tag Tarbiyah Sentap. InsyaAllah saya akan repost story korang tu. Yang ketiga, komen di YouTube tersebut, di lagu Ampunanmu. Komen apa yang korang faham daripada lirik lagu tersebut, apa yang korang rasa bila korang dengar. Komen-komen yang terbaik, 6 orang yang terpilih, saya akan bagi 3 orang, saya akan bagi buku Surat Cinta untuk Pendosa. Dan lagi 3 saya akan hadiahkan RM100. Saya bagi masa dalam 2 hari. InsyaAllah saya akan umumkan pemenang pada hari Selasa malam. Pukul 10.30 malam saya akan buat live juga untuk mengumumkan pemenang. Dan saya akan umumkan juga di Instagram Tarbiyah Sentap, insyaAllah. Dan kalau IG private macam mana? Tak apa, sebarkan je. Yang paling penting adalah korang komen apa yang korang faham dekat lagu tu. Komen di YouTube Tarbiyah Sentap. Dan saya harap korang bantu saya untuk trendingkan lagu tersebut. Sebenarnya saya buat lagu ni saya tak dapat untung 1 sen pun sebenarnya. Sebab apa? Sebab itu lagu cover. Lagu cover ni tak dapat untung sebab lagu tu lagu orang kan. Tapi saya buat benda ni memang semata-mata untuk nak sampaikan message kepada seramai-ramainya anak muda bahawa Allah Maha Pengampun. Baik, jangan lupa dengar di YouTube Tarbiyah Sentap lagu Ampunanmu, insyaAllah. Baik, kita akan mulakan sesi soal jawab berkaitan topik kita pada malam ini, insyaAllah. Soalan pertama, adakah berdosa kalau saya rajin tegur orang tentang dosa yang saya sendiri buat? Jawapannya adalah, bila kita tegur orang, kita dapat pahala. Dan bila kita buat dosa tu, kita dapat dosa lah. So teruskan buat dakwah walaupun kita ni banyak dosa.
pada masa yang sama usahalah meninggalkan dosa tersebut. Saya ulang balik jawapan dia. Sekiranya kita buat dakwah pada masa yang sama kita buat dosa, adakah kita dapat dosa? Jawapannya adalah kita buat dakwah tu kita dapat pahala. Bila kita buat dosa tu kita dapatlah dosa. Tapi teruskanlah dakwah pada masa yang sama usaha untuk perbaiki diri. Sebab itulah ulama berkata, aslih nafsak wa du'u ghairak. Perbaiki diri dan pada masa yang sama mengajak pada orang lain. Nak tunggu sempurna baru nak buat dakwah, takkan ada orang buat dakwah kat dunia ni. Maka teruskan buat dakwah. Walaupun kita sendiri pun masih banyak buat dosa juga. Bahkan kita pun kadang-kadang cakap benda yang kita pun buat juga. Teruskan buat dakwah. Ada ulama kata orang yang buat dakwah ni umpama basuh baju. Sebelum baju tu bersih, tangan orang tu akan bersih dulu. Sama jugalah bila kita buat dakwah. Sebelum orang berubah, Allah akan bersihkan hati orang yang buat dakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kata-kata dakwah. Yuslih lakum a'malakum, bila kita buat dakwah Allah akan baiki amalan kita. Maknanya bila kita buat dakwah, orang yang pertama Allah akan baiki bukanlah orang yang kita dakwah tu, tak. Tapi orang yang pertama Allah akan baiki adalah orang yang buat dakwah tu sendiri. Sebab tu kalau nak berubah, step pertama adalah buat dakwah. Bila kita buat dakwah, lama kelamaan sebelum orang tu berubah, Allah akan ubah hati kita sendiri. Surah Al-Ahzab. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Bila kita buat dakwah, Allah bukan sekadar baiki diri kita, tapi Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka itulah kejayaan yang seagung-agungnya. Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Maka nasihat saya, walaupun kita banyak dosa, walaupun kita ni banyak maksiat yang kita masih belum mampu tinggalkan, itu bukan alasan untuk kita meninggalkan dakwah. Teruskan dakwah. Usaha amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. Pada masa yang sama usaha juga untuk baiki diri kita. Allah takkan sia-siakan dakwah kita tu, insya-Allah. Lama kelamaan bila kita istiqamah dalam dakwah, Allah akan baiki diri kita dan Allah akan bagi kita kekuatan untuk tinggalkan maksiat yang kita lakukan, insya-Allah. Soalan seterusnya, macam mana nak dapatkan hidayah yang sebetul-betulnya? Means taubat dan tak buat dosa. Sebenarnya dalam dunia ini tak ada istilah taubat dan dah tak buat dosa dah. Tak ada. Tak ada istilah macam tu. Sebab bila kita bertaubat, contohnya kita buat dosa A dan kita bertaubat dengan dosa A, tiba-tiba kita buat dosa B pula. Bila kita dah bertaubat dengan dosa B, tiba-tiba kita akan buat dosa C pula. Betul tak? Contohnya kita dah tak buat maksiat, kita rajin ibadat, tiba-tiba riak pula. Riak tu pun dosa juga. Sombong pula, dosa juga. So kita ni manusia ni takkan terlepas daripada dosa. Takkan terlepas daripada dosa. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam melakukan kesalahan, melakukan dosa. Wa khairul khata', dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabu, orang yang meminta ampun, yang sering meminta ampun. Nabi guna perkataan tawwab. Sebaik-baik pendosa adalah tawwab, yang sering bertaubat. Bukan taubat, tapi sering bertaubat. Dalam Al-Quran Allah kata, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang yang sering bertaubat. Kenapa Allah guna perkataan sering? Sebab Allah tahu kita ni bila buat dosa, kita akan
bila kita bertaubat, kita akan buat dosa balik. Betul? Allah tahu benda tu. Allah tahu benda tu. Sebab itulah, apakah itu istiqamah? Istiqamah tu bukanlah semata-mata dah taubat, lepas tu dah tak buat dosa dah. Tak, bukan semata-mata itu. Istiqamah adalah fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka istiqamahlah kamu dan hendaklah kamu meminta ampun. Ulama kata maksud istiqamah adalah istiqamah dengan taubat. Taubat, buat dosa, taubat, buat dosa, taubat, buat dosa, taubat. Rasa tak ada dosa pun taubat juga. Sampai bila? Sampai mati. Sampai mati. Saya bagi contoh. Ada orang kata, buat apa kau taubat kalau kau buat balik dosa tu? Taubat kau tak ada guna. Ada orang cakap macam tu. Betul ke? Betul ke kalau kita buat dosa, kemudian kita taubat, lepas tu kita buat balik dosa, taubat kita yang tadi tu tak ada guna? Sia-sia. Betul ke? Tak. Kalau ada orang cakap macam tu kat kau, orang tu kata, tak gunalah kalau kau bertaubat, kalau kau buat dosa balik. Tak guna, sia-sia taubat kau. Cakap kat dia macam ni. Sahabatku, kalau kau makan, kau guna apa? Guna pinggan kan? Guna pinggan lah. Lepas kau makan, kau buat apa? Aku basuh lah pinggan tu. Kenapa kau basuh pinggan tu? Kan nanti kau nak guna pinggan yang sama, kau nak makan balik. Buat apa kau basuh dalam keadaan kau tahu yang kau akan kotorkan pinggan tu balik? Mestilah kena basuh pinggan. Kalau tak basuh pinggan, nanti kotoran dalam pinggan tu melekat, berkulat. Kalau aku makan guna pinggan yang kotor, aku boleh jadi keracunan makanan, boleh mati. Macam itulah juga hati kita. Kita bertaubat dalam keadaan mungkin kita tahu lepas ni aku akan buat dosa juga. Tapi kena taubat juga. Sebab apa? Sebab kalau kita menangguh-nangguh taubat, kita melambat-lambatkan taubat, lama-kelamaan dosa yang kita buat tu akan merosakkan hati kita, mengotorkan hati kita sampai hati kita berkulat, berkudis, rosak, busuk, hitam. Dan ketika itu hati kita akan mati. Dan time tu sangat susah untuk kita tinggalkan maksiat. Sebab tu jangan tangguh taubat. Walaupun kita tahu kita akan buat dosa tu balik, taubat juga pada Allah, sungguh-sungguh. Allah takkan sia-siakan taubat hamba. Allah takkan sia-siakan taubat hamba-Nya. Sebab tu dalam satu hadis yang sahih, ada seorang lelaki, dia buat dosa, kemudian dia datang pada Allah memohon ampun. Maka Allah kata, hamba-Ku tahu aku Maha Pengampun dan aku akan mengazab. Maka Allah ampunkan dosa dia. Esoknya dia buat dosa balik. Lepas tu malam tu dia minta ampun balik. Allah kata, hamba-Ku tahu yang aku ni Maha Pengampun dan dia tahu aku ni Maha Memberi azab. Allah ampunkan dia. Besoknya dia buat dosa lagi, kemudian dia minta ampun lagi. Allah kata, hamba-Ku ni dia tahu aku Maha Pengampun dan dia tahu aku Maha Memberi azab. Allah ampunkan lagi. Lepas tu Allah kata, faf'al ma syi'ta. Maknanya ulama kata, kalau kita melazimi taubat, usaha taubat, usaha untuk berubah, walaupun kita ulang dosa tu balik, tapi kita usaha juga untuk berubah, maka Allah akan ampunkan juga dosa-dosa kita. Hebatnya Allah SWT punya pengampunan. Tapi masalahnya kita sekarang ni menangguh-nangguhkan taubat. Akhirnya bila dah tangguh taubat, kita menganggap dosa tu normal, dan kita dah tak rasa bersalah bila buat dosa. Bahkan kita rasa dosa lah yang akan menenang dan membahagiakan kita. Ketika itu iman telah hilang. Sebab sahabat ada pernah bertanya kepada Nabi SAW, Rasulullah, apakah tanda iman? Rasulullah kata, tanda iman ialah bila kamu buat pahala, kamu rasa gembira. Bila kamu buat dosa, kamu rasa sedih. Tapi kalau kita buat dosa, kita masih rasa bahagia, tak rasa sedih, tak rasa bersalah pun, maksudnya iman kita telah rosak. Na'udzubillah min dzalik. Adakah dosa syirik diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, ramai orang yang salah faham tentang perkara ini. Di dunia ini,
Semua dosa yang kita buat, sekiranya kita minta ampun, taubat dengan taubat yang ikhlas, termasuklah dosa syirik sekalipun, sekiranya kita bertaubat pada Allah di dunia, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Tetapi sekiranya di akhirat nanti, dekat akhirat, kalau kita tak bertaubat dengan dosa-dosa kita, ada setengah orang Allah akan ampunkan juga, walaupun dia tak minta taubat, walaupun dia tak bertaubat. Tapi ada setengah orang Allah tak ampunkan. Tetapi ada satu dosa di akhirat nanti, yang mana sekiranya mereka tidak bertaubat dengan dosa tersebut di dunia, iaitu syirik, maka di akhirat nanti syirik Allah tak akan ampunkan dekat akhirat. Tapi dekat dunia semua dosa Allah ampunkan. Sebab tu kalau orang kafir tu syirik, bila masuk Islam, taubat, Allah ampunkan dosa dia. Bukan sekadar Allah ampunkan dosa-dosa dia, Allah ampunkan dosa orang kafir yang masuk Islam lebih suci dari yang baru lahir. Pengampunnya Allah SWT. So dekat dunia ni semua dosa Allah ampunkan. Tapi sekiranya dekat akhirat nanti, contoh dekat dunia dulu saya buat macam-macam dosa, tapi saya tak taubat. Dekat akhirat nanti Allah boleh ampunkan, walaupun kita tak taubat. Kalau Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Tapi kalau dekat dunia dulu aku syirik dan aku tak taubat dengan dosa syirik dekat dunia, dekat akhirat nanti aku tak akan masuk syurga, akan masuk neraka. Sebab dekat akhirat nanti, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, Allah tak akan ampunkan dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosa selain syirik Allah akan ampunkan. Sebab tu selagi hidup, taubatlah pada Allah. Walaupun dosa syirik sekalipun di dunia, Allah masih ampunkan. Betapa pemurah dan penyayangnya Allah. Sebab itulah saya kata, nak tak nak je. Apakah ibadah yang boleh mengampunkan dosa kita? Pemurahnya Allah SWT. Bila kita buat dosa, kita dapat satu dosa. Bila kita buat pahala, ibadat, Allah bukan sekadar bagi pahala, tapi Allah akan ampunkan dosa kita. Dan pahala itu pun Allah gandakan sehingga ke 700 kali ganda, bahkan lebih. Baiknya Allah SWT. Contoh, solat, Allah akan ampunkan semua dosa kita. Selepas solat, contohnya selepas solat, kita zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dalam satu hadis yang sahih, bila kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali selepas solat fardu, Allah akan ampunkan dosa kita, walaupun dosa kita lebih banyak daripada buih di lautan. Masya Allah. Sedekah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Berilah hartamu, sedekahlah hartamu, nescaya sedekah tersebut akan membersihkan hati kamu daripada dosa. Maknanya setiap ibadah yang kita buat, Allah akan ampunkan dosa. Bukan sekadar ampunkan dosa, Allah akan bagi pahala sehingga ke 700 ke infinity kali ganda. Baiknya Allah SWT. Taubat tapi tak solat taubat, dikira taubat ke? Syarat taubat bukanlah solat taubat. Syarat taubat ada 3. Pertama, mengaku salah. Mengaku yang kita ni buat dosa, mengaku pada Allah. Kedua, minta ampun daripada dosa tu. Ya Allah, aku mengaku dengan dosa aku, dan aku minta ampun ya Allah daripada dosa aku. Dan yang ketiga, menyesal dengan dosa tersebut. Maknanya usaha untuk tak ulang balik dosa tu. Itu 3 syarat taubat. Walaupun kita tak solat taubat, tapi sekiranya kita istighfar pada Allah, mengaku dosa kita, meminta ampun, dan kita tak ulang balik dosa tu, dan usaha tak ulang, maka Allah akan terima taubat kita walaupun kita tak solat taubat. Tapi sekiranya kita solat taubat, maka lagi-lagilah Allah ampunkan. Sebab apa? Sebab dalam satu hadis Nabi kata, seseorang yang mengambil wuduk kemudian solat 2 rakaat lalu meminta ampun pada Allah SWT, maka Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya. Maka kalau boleh solatlah taubat, insya-Allah.
Baik, saya rasa ada banyak soalan tapi saya rasa cukup sampai sini dulu. Jazakumullahu khairan kathiran kepada semua yang join live ni. Moga-moga bermanfaat. Korang bolehlah share nota korang, apa yang korang faham daripada penyampaian saya. Dan nota-nota yang korang share di story korang tu jangan lupa tag saya Ustaz Nin, dan saya akan repost nota korang tu. Moga-moga ramai dapat manfaat daripada nota korang tu, insyaAllah. Dan sebagai perakhiran ni, insyaAllah saya nak kongsi pengumuman balik. Saya ada buat giveaway pada malam ni. Saya nak hadiahkan kepada 6 orang yang terpilih. 3 orang akan dapat buku Surat Cinta untuk Pendosa. Manakala lagi 3 orang, saya akan hadiahkan duit raya RM100. Saya akan bank in dan transfer pada mereka, insyaAllah. So macam mana nak join giveaway ni? Dapat buku saya Surat Cinta untuk Pendosa. 3 orang akan dapat buku, 3 orang akan dapat duit raya RM100. Macam mana nak dapatkan giveaway ni? Mudah saja. Pertama, korang dengar lagu terbaru keluaran Tarbiyah Sentak bertajuk Ampunanmu di YouTube Tarbiyah Sentak. Dengar sekarang. Dengar baik-baik kali. Kita kasih trending, insyaAllah, sama-sama. Saya yakin dengan korang semua, kita sama-sama boleh trendingkan lagu-lagu dakwah ni. Hayati lagu tersebut, lagu Ampunanmu di YouTube Tarbiyah Sentak. Kemudian kedua, korang share lagu tersebut di media sosial korang, share di story Instagram korang. Jangan lupa tag Tarbiyah Sentak Official, dan saya akan repost korang punya story tu. Syarat ketiga ialah komen di YouTube tersebut, di lagu tersebut, apa yang korang faham daripada lirik lagu tersebut. Komen yang terbaik, insyaAllah saya akan balas komen tersebut dan saya akan bagi hadiah lah, insyaAllah. Itu sajalah perkongsian saya pada malam ni. Macam mana nak beli buku Surat Cinta untuk Pendosa ni? Korang boleh dapatkan di kedai-kedai buku popular, MPH, SMO, ataupun korang boleh beli secara online. Korang boleh tengok di highlight Instagram saya ada bagi tahu nak kontak siapa untuk beli. Dan sebagai perakhiran, saya nak buat satu pengumuman. InsyaAllah pada 12 Jun ini, insyaAllah Tarbiyah Sentak akan rilis 5 buku baru. Dan kami akan buat set kotak eksklusif, yang mana kalau korang beli set kotak eksklusif tu, dalam tu ada buku saya, buku baru, tajuk dia Maksiat Akhir Zaman. Maksiat Akhir Zaman. Kedua, akan ada buku daripada Furqan Fawaz yang bertajuk Lembaran Juzuk Cinta. Ketiga, buku daripada Anik Muhaimin bertajuk Diari Seorang Hufaz. Keempat, buku daripada Abeben, Lukisan Tarbiyah 4. Dan yang kelima, buku daripada Azim Razali, komik juga, bertajuk Aku Ada Allah. So 5 buku baru. Buku saya Maksiat Akhir Zaman, buku Furqan Fawaz Lembaran Juzuk Cinta, sebuah novel, buku daripada Anik Muhaimin Diari Seorang Hufaz, buku daripada Abeben Lukisan Tarbiyah 4, komik, dan buku kelima daripada Azim Razali Aku Ada Allah, komik juga. Dan kelima-lima buku ni kami akan letak dalam satu set kotak eksklusif. Dan yang beli ni harganya hanyalah RM150. Korang dapat set kotak eksklusif, dapat 5 buku baru, dan dapat free postage, termasuk postage. Dan korang akan dapat album baru Robitoh yang bertajuk Doa Kapela. Dan korang akan dapat 10 bacaan Al-Quran daripada Anik, surah-surah pilihan, khas untuk orang yang dapatkan set kotak eksklusif Tarbiyah Sentak ni, insyaAllah, yang akan dibuka pada 12 Jun ini, insyaAllah. Tapi saya tak sabar nak kongsi dengan korang buku terbaru saya, Maksiat Akhir Zaman. Dalam tu saya cerita maksiat-maksiat yang ramai sangat orang buat pada hari ni, dalam keadaan mereka tak rasa benda tu maksiat, sehinggalah zaman Dajjal nanti. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Moga bermanfaat. Jumpa lagi di hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.